أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas segala taufik dan inayahnya yang dengannya dia memberikan kepada kita kesempatan dan juga kecenderungan untuk menghadiri majlis yang membicarakan mengenai bagaimanakah cara untuk berjalan untuk sampai kepada hadratullah. Maka dengan kitab yang kita baca pada hari ini, kitab ini merupakan sebuah kitab yang memberi gambaran yang ringkas kepada kita mengenai perjalanan seseorang salik yang berjalan menuju kepada Allah, di mana tidak dia mesti melengkapkan setiap daripada apa yang digariskan oleh pengarang. Dan setelah kita menyebutkan perkara-perkara secara umum mengenai kalam Sayyidil Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, maka dengannya itu kita dapat mengetahui bahawa setiap diri kita ini dituntut untuk menggapai apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu daripada perkara-perkara yang baik mengenai amalan hati, iaitu yang dibahagikan ataupun yang disebutkan oleh sekalian para a'immatus sufiyah pada makam yang pertama ataupun perjalanan pertama seseorang salik, iaitu wajib ke atas dia untuk berjalan pada makam at-taubah. Justru makam at-taubah ini suatu makam yang mempunyai kaitan yang rapat dengan setiap makam yang berada selepasnya. Orang yang tidak melepasi makam taubat, ia tidak akan menaiki kepada makam yang lain. Akan tetapi perlu diketahui bahawasanya setiap makam yang dinaiki selepas daripada makam taubat, ia juga kembali ataupun ia juga mempunyai kaitan yang rapat dengan makam at-taubah. Jadi apabila kita ingin mengetahui bagaimanakah perjalanan untuk sampai kepada Allah, maka tidak kita mesti mengetahui apakah definisi bagi taubah, apakah rukun dan syarat bagi taubah, dan yang ketiga ialah apakah pembahagian bagi taubat. Kerana setiap daripada perkara ini akan memberi gambaran yang jelas kepada kita bahawasanya taubat itu tidak akan digapai melainkan apabila seseorang memenuhi syarat-syaratnya, apabila seseorang memenuhi rukun-rukunnya, dan apabila seseorang mengetahui apakah pembahagian daripada taubat. Kerana takkan mungkin taubat kita sama dengan taubat para wali Allah. Tidak mungkin istighfar kita sama dengan istighfar Rasulullah. Tidak mungkin istighfar kita sama dengan istighfar para kekasih Allah yang lain. Kerana kita bertaubat pada hari ini adalah kerana kita melakukan maksiat, adalah kerana ketergelinciran kita pada perbuatan, pada lisan, pada pemikiran, pada lintasan hati dan lain-lain. Adapun taubat mereka bukan yang demikian. Tetapi apakah taubat mereka? Nanti kita akan lihat satu persatu insya-Allah. Jadi kita lihat pada muka surat yang ke-12. Maqam pertama iaitu taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah
kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian berjaya. Nah, ini adalah dalil ataupun ayat yang jelas berkaitan dengan perintah untuk bertaubat. Jadi apabila disebutkan berkaitan dengan perintah, apakah ia suatu perintah yang wajib secara syar'i, iaitu bagi setiap mukallaf dan juga bagi setiap masa, ataupun ia hanyalah wajib kepada mereka yang melakukan dosa sahaja. Di sini, jikalau seseorang tidak memahami akan definisi taubat, tidak memahami mengenai pembahagian taubat, maka dia akan meninggalkan taubat. Kerana apa? Kerana sangkaan dia taubat itu hanyalah untuk mereka yang melakukan dosa besar. Saya tidak berzina, kenapa saya nak kena taubat? Saya tidak minum arak, kenapa saya nak bertaubat? Kenapa saya perlu bertaubat? Saya elok sahaja solat 5 waktu sehari semalam, kenapa saya perlu bertaubat? Jadi yang demikian, jikalau seseorang itu tidak memahami kepentingan, tidak memahami definisi dan tidak memahami pembahagian-pembahagian taubat, lalu dia akan menyangka bahawasanya dia telah pun menjadi orang yang baik, tetapi pada hakikatnya dia sedang berada dalam kemurkaan Allah. Jadi di sini, kalau kita lihat kepentingan taubat itu sehingga disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "At-taibu kaman laisa lahu dhanbun." Orang yang bertaubat itu seumpama orang yang tidak ada dosa. Orang yang bertaubat seumpama orang yang tidak ada dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah tanda-tanda, apakah alamat orang yang bertaubat?" Apakah tanda-tanda dia? Iaitu, jikalau kita menyatakan taubat itu ialah solat sunat 2 rakaat dengan niat solat taubat, apakah itu taubat? Ataupun taubat yang dimaknai oleh Sayyidina Rasulullah, iaitu taubat yang lain, iaitu perkara yang lain. Jadi apa kata Rasulullah? Berkaitan dengan soalan yang ditanya, "Qila ya Rasulullah, ma alamatuha?" Apakah tanda-tanda taubat? Apakah tanda-tanda dia? Tanda-tanda dia kata Rasulullah iaitu an-nadamah. Ma ma'na an-nadamah? An-nadamah ini ialah apa? An-nadamah ialah mencela diri pada perbuatan-perbuatan yang bersalahan dengan syarak. Mencela diri daripada perbuatan yang telah kita lakukan yang bersalahan dengan syarak. Apa sahaja yang bercanggah dengan syarak, tak kira perkara yang zahir maupun perkara yang batin, sama ada pada lisan ataupun pada mata ataupun pada telinga ataupun pada lintasan fikiran, pada hati, pada niat dan lain-lain, maka kesemua itu jikalau ia bersalahan dengan syarak, maka wajib ke atas kita untuk mencela perbuatan-perbuatan yang bersalahan dengan syarak, dan itu adalah tanda-tanda kepada taubat. Okey. Kemudian jika kita melihat makna bagi taubat. Jika kita tanya apa makna taubat? Kalau kita bertanya kepada diri sendiri, ya kita tahu taubat itu ialah bertaubat. Hari ini kita buat dosa, kalau kita taubat sekejap lagi dah tak buat, itu adalah taubat. Jadi definisi bagi taubat itu ialah apa? Definisi bagi taubat ialah ar-ruju' ila ma kana madhmuman fi syara' ila ma kana mahmudan fi syara'. Taubat itu ialah kita mencela ataupun kembali, kita kembali kepada Allah terhadap apa yang bersalahan dengan syarak. Apa yang tercela di sisi syarak, makana madhmuman fi syarak, apa yang tercela di sisi syarak, ila makana mahmudan fi syarak. Kita kembali daripada melakukan perkara yang keji di sisi syarak, kembali kepada perkara yang terpuji di sisi syarak. Jika syarak mengeji orang yang minum arak, maka kita tinggalkan. Kita kembali kepada apa yang dipuji oleh syarak, iaitu dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kerana dalam syarak terdapat 2 perintah. Perintah melakukan
dan perintah meninggalkan. Jadi apabila kita melakukan apa yang selari dengan syarak dengan perintah meninggalkan, itu adalah suatu perkara yang terpuji, dan itulah yang dimaksudkan dengan taubat. Seseorang yang kembali daripada melakukan perkara yang terkeji di sisi syarak kepada perkara yang terpuji. Kemudian, setelah kita mengetahui akan tuntutan bertaubat, dan setelah kita mengetahui daripada athar, daripada periwayatan-periwayatan melalui Al-Quran dan melalui hadis mengenai taubat, maka perlu kita fahami bahawasanya tidak akan sempurna taubat seseorang itu melainkan melalui kaedah yang pertama dan yang kedua dengan melengkapi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Syarat bagi ataupun rukun bagi taubat itu apa dia? Apakah syarat sah bagi taubat? Yang boleh menyebabkan seseorang itu sah taubatnya, lalu dia mesti sempurnakan taubat itu kepada perkara ataupun pembahagian taubat yang seterusnya. Jadi kita lihat, taubat ini kita dah berikan definisi tadi, iaitu kembali dari melakukan perkara yang tercela di sisi syarak kepada perkara yang terpuji. Tetapi apakah kaedah dia? Apakah syarat untuk kembali itu? Apakah syarat dia untuk kita kembali daripada melakukan perkara yang keji kepada perkara yang terpuji di sisi syarak? Yang mana jikalau kita menyempurnakan syarat-syaratnya, maka telah sah taubat kita. Jadi kita lihat yang pertama iaitu apa? An-nadmu ala ma'amalin minal mukhalafat. Iaitu an-nadmu. Ma ma'na an-nadmu? Iaitu mencela, menghina diri di atas perlakuan yang bersalahan dengan syarak. Itu yang pertama yang kita maklum. Yang kedua apa? Yang kedua ialah watarkuz zallah fil hal. Iaitu meninggalkan perkara yang hina, perkara yang jelek serta merta. Itu yang kedua. Syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga ialah berazam untuk tidak lagi kembali melakukan perkara-perkara yang mukhalafat dengan syarak daripada perkara-perkara maksiat. Dan ini adalah tiga asas yang umum kita mengetahuinya. Akan tetapi, apakah perincian bagi taubat ini ataupun bagi menyempurnakan ketiga-tiga syarat taubat ini, iaitu kata Rasulullah dalam sebuah hadis, baginda bersabda, an-nadmu at-taubatu nadmun. Iaitu apa? Taubat itu ialah dengan mencela diri. Taubat itu ialah dengan mencela diri. Jadi apakah makna mencela diri ini yang disebutkan oleh Rasulullah? Maknanya ialah sebesar-besar syarat taubat itu ialah dengan menghina diri, dengan mencela diri. Mencela diri ini bukan kata, ya Allah kenapa kau jadikan aku miskin? Ya Allah kenapa kau jadikan aku ini sekian dan sekian? Bukan itu makna. Mencela diri ialah mencela di atas perbuatan yang mukhalafat, yang bersalahan dengan syarah. Okey. Jadi kata para ulama sufi bahawa sebesar-besar rukun ataupun syarat taubat itu adalah dengan mencela diri. Jikalau seseorang mencela dirinya, maka itu adalah di atas perbuatan maksiat dia, itu adalah tanda-tanda kepada dia orang yang bertaubat. Mafhum? Fahim tu? Jadi jikalau seseorang bertanya, jadi kalau sekarang, kalau solat sunat bukannya taubat, jadi macam mana saya nak bertaubat? Okey, caranya ialah, yang pertama kita lengkapkan syarat yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah, iaitu apa? Iaitu an-nadmu taubah. An-nadmu taubah. Mencela diri itu adalah taubat. Jadi itu yang pertama, iaitu kita mencela setiap perbuatan yang telah kita lakukan daripada perkara-perkara yang mazmumah di sisi syarak. Tak kiralah baru tadi kita buat ke, baru semalam ke, 10 tahun yang lalu ke, 20 tahun yang lalu ke.
Bahkan 40 tahun yang lalu mungkin. Jadi kita mencolok setiap perkara yang telah berlalu daripada perbuatan kita. Yang itu adalah taubat. Dan yang kedua ialah apa? Meninggalkan. Meninggalkan segala perkara yang bersalahan. Jikalau kita pada hari ini merasa sombong dengan kelebihan-kelebihan tertentu yang ada pada diri kita, maka kita wajib untuk meninggalkan sombong itu serta-merta. Kita bertaubat kepada, kita mencela diri kita disebabkan adanya sifat sombong, lalu kita membuang perasaan sombong itu serta-merta. Dan kita berazam supaya agar kita tidak kembali lagi kepada sifat sombong tersebut. Itu contoh. Atau contoh yang lain. Kalau seseorang nak bertaubat disebabkan apa? Disebabkan dia ni jenis banyak mulut. Contohnya. Banyak mulut, lagi banyak dosa dia. Okay? Lagi banyak orang berbicara, lagi banyak dosa dia. Jadi seseorang berbicara perkara yang tidak ada faedah. Jadi seseorang yang nak bertaubat daripada banyak berbicara perkara yang tidak ada manfaatnya. Contoh, okay? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan Islam seseorang itu ialah apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah untuk diri dia. Iaitu meninggalkan bercakap, meninggalkan melakukan apa-apa yang tidak ada faedah untuk diri dia. Okay? Jadi, untuk bertaubat dalam keadaan orang yang gatal lidah dia, mulut dia untuk banyak bercakap ni. Nak tak nak, yang pertama sekali dia kena coloh diri dia lah. Ya Allah, kenapalah aku dosa ni banyak sangat bercakap? Kenapa gatal sangat mulut aku ni, suka sangat bercakap? Nanti ada yang bertanya, salah ke bercakap? Kalau macam tu salah ke bercakap? Tak salah bercakap. Tetapi bercakap perkara yang berfaedah. Okay? Bukan bercakap perkara-perkara yang mengundang kepada kemurkaan Allah. Dan perinciannya di tempat yang lain. Okey. Jadi untuk orang yang ini misalnya, jika ada yang tertanya, bagaimana nak bertaubat? Kalau contoh, tadi taubat sombong. Okey, saya tak ada sombong, contoh. Sekarang, bukan saya. Maksudnya orang yang bertanya, yang tertanya. Saya tak ada sombong, tapi saya nak tahu macam mana nak bertaubat disebabkan mulut saya ni. Mulut saya yang jahat ni. Caranya ialah, pertama kita mencela lisan kita yang lalu, yang suka merendahkan orang, yang suka memuji diri sendiri, yang suka membesarkan diri, yang suka mengutuk orang, yang suka berburuk sangka dengan mengucapkan ucapan-ucapan buruk sangka, yang suka mengadu domba, yang suka fitnah, yang suka mengumpat, yang merupakan makanan yang lazat bagi mereka di luar sana. Jadi di sini, apabila kita ingin bertaubat kepada Allah, disebabkan lisan kita yang gatal ni, contohnya, jadi macam mana kita nak buat? Iaitu dengan mencela perbuatan keterlanjuran lisan kita. Kita cela dia, kita hina, ya Allah, betapa hinanya lisan aku ini yang akan menghumban aku ke dalam api neraka. Itu misalnya. Yang kedua ialah kita meninggalkan perbuatan yang jelek tersebut serta-merta. Tidak ada tangguh. Tak apa. Sekarang aku nak ngumpat sekejap. Sekejap lagi aku bertaubat. Sekejap lagi aku mencela diri aku. Tidak. Bukan itu. Kerana taubat itu bermula dengan perasaan hina diri. Mencela diri. Jadi orang yang merasa hina diri, mencela dirinya, dia tak akan tangguh-tangguh taubat dia. Maka dia akan berentetan sifat baiknya itu pada yang kedua, iaitu dia akan meninggalkan perbuatan jelek dia itu serta merta. Yang kedua. Dan yang ketiga apa? Dan yang ketiga ialah berazam untuk tidak lagi kembali melakukan perbuatan jahat pada lisan itu pada masa akan datang. Iaitu meninggalkan, berazam. Azam ini dia suatu perkara yang diniatkan dan disertakan dengan kesungguhan. Seseorang berazam, aku nak solat zuhur.
Iaitu dia ada kesungguhan. Dia bukan niat lintasan-lintasan je tidak. Tapi dia memang betul-betul berazam untuk solat. Itu misalnya. Jadi macam itulah. Orang yang berazam untuk tinggalkan maksiat. Berazam untuk tinggalkan dosa lisan dia misalnya. Jadi dia bersungguh-sungguh pada niat dan juga pada perbuatan. Dan mengenai an-nadmu ini, mengenai mencolok diri ini, dia sebenarnya kenapa para ulama tasawuf, kenapa para a'immah sufiyah, para imam sufi, mereka menjadikan setiap daripada mereka, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qushairi, Imam Ibnu Athaillah, kemudian Imam Ahmad Zarruq Al-Fasi dan sekaliannya, termasuklah Imam Asy-Syadili, meletakkan taubat itu sebagai permulaan kepada tingkatan-tingkatan diri kita yang lain kepada Allah. Kenapa? Kerana ia adalah petanda hidup ataupun matinya hati seseorang. Jika hidup hati seseorang, barulah dia boleh melangkah untuk menggapai kebaikan demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan. Tetapi jika dia seorang yang mati hatinya, maka bagaimana dia ingin menggapai kemuliaan demi kemuliaan, kebaikan demi kebaikan. Jadi untuk mengelakkan diri kita pada hari mendapat penghinaan demi penghinaan daripada Allah yang tanpa kita sedari, iaitu kita perlu melihat tanda-tanda matinya hati seseorang. Kerana dengan timbulnya perasaan mencolok diri, itu adalah petanda kepada hidupnya hati. Tetapi petanda matinya hati, apakah dia? Iaitu yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam beliau. Apakah dia? Siapa yang boleh jawab? Iaitu beliau menyatakan, min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tanda matinya hati. Di antara tanda-tanda matinya hati. Apa kata Ibnu Athaillah? Adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Kamu tidak merasa sedih. Yang pertama, kamu tidak merasa sedih di atas keterleputan kamu melakukan perkara-perkara yang baik dalam syarak ataupun perkara-perkara yang wajib dalam syarak. Yang kedua kata Ibnu Athaillah, wa tarkun nadam ala ma fa'altahu minal mukhalafat, minaz zallat. Iaitu, pertama, kamu tidak sedih kalau kamu terluput daripada perkara-perkara yang wajib kamu lakukan. Yang kedua, kamu tidak mencela diri di atas ketergelinciran kamu melakukan perkara-perkara yang bersalahan dengan syarak. Jadi dua tanda ini, sedih dan celaan diri, adalah petanda kepada matinya hati seseorang. Dan orang yang mati hatinya tidak mungkin akan mendapat kebaikan demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan. Yang dimaksudkan dengan kebaikan, yang dimaksudkan dengan kemuliaan di sini adalah kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Justru untuk kita menyempurnakan taubat kita, untuk kita mengingatkan diri kita akan kepentingan maqam taubat ini, perlu kita melihat kepada suatu sudut, iaitu permulaan kepada kejayaan seseorang itu adalah bermula dengan pada permulaan dia. Min alamati, kata Ibnu Athaillah, min alamatin nujhi fi nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Di antara tanda-tanda kejayaan seseorang ataupun di antara tanda-tanda seseorang itu akan berjaya fi nihayat, dia akan berjaya di akhir nanti, iaitu dia akan menggapai keredaan Allah, dia akan menggapai maqam sehingga sampai masuk kepada hadratullah, sampai masuk kepada menjadi kumpulan kekasih Allah, iaitu apa? Ar-ruju' ila Allah fil bidayat, iaitu kembali kepada Allah dengan bertaubat pada permulaan. Dengan permulaan, dengan kita bertaubat, maka insya-Allah
jika kita menyempurnakan rukun dan syaratnya. Jika kita menyempurnakan perkara-perkara yang wajib daripada taubat. Kemudian kita mengetahui apakah pembahagian-pembahagian taubat yang dengannya kita akan bertaubat mengikut peringkat. Yang pada hari ini kita bertaubat pada peringkat pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan apa yang dituntut pada pembahagian taubat yang pertama. Kemudian dah sempurna pada pembahagian taubat pertama, kita masuk kepada pembahagian taubat yang kedua. Lalu kita menyempurnakan syarat-syarat taubat pada pembahagian taubat yang kedua. Yang seterusnya kita juga menyempurnakan maqam ataupun pembahagian taubat yang ketiga daripada syarat dan rukunnya yang dengannya insya-Allah kita akan selesaikan ataupun akhiri maqam taubat kita dengan baik. Dan itulah tanda-tanda apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah tadi, min alamatin nujhi ila Allah fi nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Di antara tanda-tanda kejayaan seseorang di akhir nanti, iaitu di penghujung dengan mendapat keredaan Allah, adalah dengan apa? Adalah dengan dia kembali kepada Allah pada bidayat dia. Pada permulaan dia. Tamam? Faham tu? Tetapi setelah kita mengetahui rukun dan syarat taubat, setelah kita mengetahui definisi, setelah kita mengetahui tuntutan Allah, tuntutan syariat kepada kita, kepada makhluk untuk bertaubat, apakah pembahagian taubat yang mesti kita sempurnakan? Apakah pembahagian taubat yang mana kita kena bertaubat pada peringkat pertama, kemudian kita kena bertaubat pada peringkat yang kedua, dan bertaubat pada peringkat yang ketiga? Dan apakah pembahagian taubat itu? Insya-Allah kita akan sambung pada sesi akan datang. Jika ada apa-apa persoalan, boleh bertanya sebelum kita